Allah memang tak percaya. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi ataupun berhimpun semula pada malam ini setelah kita menangguhkan kuliah kita beberapa bulan. Dan alhamdulillah, biiznillah, pada malam ini kita dapat bersama lagi untuk kita menyambung pengajian kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin dalam jilid yang kedua, dan kita masih lagi pada bab yang ke-40 dari hal berbuat baik terhadap ibu bapa dan menghubungkan daging darah ataupun menghubungkan silaturahim. Dan kita sambung bacaan kita pada malam ini di dalam kitab edisi tulisan Jawi pada muka surat
hadis yang ke-15. Muka surat 89, hadis nombor 15. Hadis tu agak panjang, separuh daripada muka surat itu. Jadi saya akan baca mafhum ataupun terjemahan daripada hadis yang berkenaan, insya-Allah. Daripada Zainab As-Saqafiyah, yakni perempuan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha. Zainab Saqafiyah ini ialah isteri lah. Maksud perempuan tu makna isteri kepada Abdullah bin Mas'ud, ataupun lebih dikenali dengan nama Ibnu Mas'ud. Panggilan popularnya Ibnu Mas'ud. Nama betulnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang menceritakan hadis ini ialah, kisah ni ialah isteri kepada Ibnu Mas'ud. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah kamu wahai perempuan-perempuan, meskipun dari perhiasan kamu. Maka aku pun kembali kepada Ibnu Mas'ud bila dia dengar Nabi kata, bersedekahlah wahai perempuan-perempuan, meskipun daripada perhiasan yang kamu miliki. Bila dia dengar Nabi kata begitu, dia balik. Dia kembali jumpa suaminya Abdullah bin Mas'ud. Lalu dia berkata, sesungguhnya engkau lelaki yang tangkas, dan bahawa Nabi SAW telah menyuruh kami bersedekah. Pergilah tanyakan kepada beliau kalau yang demikian itu dibolehkan daripadaku, dan jika tidak, aku berikankah kepada orang yang selain kamu. Maksud dia gini, bila Zainab ini dengar Nabi cakap begitu, lalu dia balik cerita dekat suami dia. Lalu dia minta pula suami dia Ibnu Mas'ud tadi pergi tanya ke Nabi, boleh tak kalau dia tu, Zainab tadi, nak sedekah dekat laki dia, dekat Ibnu Mas'ud tu. Tolong tanya ke Nabi, boleh ke tidak? Kalau tak boleh, aku bagi orang lain. So maknanya apa? Bila dia kata begitu, suami dia kata, Abdullah kata, pergilah engkau sendiri kepadanya. Kalau suami kita macam mana agak-agak laju je lah pergi kan, pasal bini nak bagi ke dia. Macam ni lah bini kita, dia bawa balik jumpa Nabi nak sedekah. Nak sedekah tu dekat kita lah, tok laki dia ni. Lepas tu dia suruh pula laki dia pergi tanya Nabi, boleh tak bini aku nak sedekah dekat aku? Kalau kita, saya rasa laju dah jumpa Nabi kan, ini peluang keemasan ni. Tapi Ibnu Mas'ud kata, kau pergi sendiri lah. Dia jual mahal kan. Ibnu Mas'ud kata ke bini dia, pergilah engkau sendiri kepadanya, aku pun pergi juga. Lalu kata bini dia, sambung cerita tadi, aku pun pergi, isteri dia lah Zainab tadi. Tiba-tiba dalam perjalanan aku jumpa seorang kaum Ansar, wanita lah, di pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajatku ialah hajatnya, yakni sama. Lalu apa jadi?
dalam perjalanan dia nak pergi rumah Nabi, nak tanya soalan tadi, dia terserempak depan muka pintu rumah Nabi ada seorang perempuan Ansar Madinah, penduduk asal Madinah yang hajatnya sama. Maknanya dia nak tanya soalan yang sama. Boleh tak kami isteri nak sedekah sesuatu pada tok laki kami? Sama soalan dia, dua-dua wanita tadi. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah direncanakan ke atas dirinya sopan santun. Maksudnya sahabat ni dia tahu adab, dia tahu tertib. Nak jumpa Nabi tu kena ada adab. Bukan main sergah masuk, ketuk, Assalamualaikum Rasulullah, panggil 4-5 kali kuat-kuat, bukan begitu cara. Itu maksud ayat itu, maksud kalimah itu. Rasulullah ini telah direncanakan dengan sopan dan santun. Maknanya sahabat dia dah tahu nak pergi jumpa Nabi, dia kena tertib, beradab, kena ada etika lah, bukan main serbu begitu aja. Dan tertib, sopan santun, beradab, berakhlak, ini benda yang sebenarnya Islam telah lama ajar pada kita. Ini benda yang Islam dah lama ajar kita dalam soal adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Okeylah, katalah saya sebut ginilah. Disebabkan kita hari ini dibenarkan datang ke surau masjid dengan SOP yang sangat ketat. Syukurlah. Sebab 3-4 bulan sebelum ni Allah tarik nikmat. Tuan-tuan boleh lalu surau Ubudiyah, boleh lalu Masjid Khairiyah, tapi tak boleh masuk. Boleh tengok bumbung saja. Dengar azan saja, semayang kat rumah. Dan bila Allah bagi balik nikmat ni, saya sebut dah berapa tempat saya kuliah sebelum ni, macam tak ramai pula yang menyambut. Saya menjangkakan bila dibuka surau masjid ni, walaupun SOP lah, ramailah orang datang, melempah-lempah sampai keluar, tak nampak gaya juga. Wallahu ta'ala a'lam. Saya sebenarnya risau juga benda ni sebenarnya. Adakah yang tak datang ni mungkin sebab masih ada sedikit lagi kerisauan tentang COVID, atau lebih bahaya lagi, mereka sudah selesa semayang di rumah, kan? Sebab dah 3 bulan semayang kat rumah, siap naik taraf jadi imam lagi. Tuan-tuan lah, kan? Siap naik taraf jadi imam tarawih, imam satu lah. Jangan buat main, tuan-tuan. Dia dah selesa tu, malas nak datang surau dah. Tu risau juga sebenarnya saya tengok. Bukan di Budiah saja, tuan. Semua yang saya pergi sejak boleh buka surau masjid ni, walaupun tak semua lagi tempat yang kuliah dah on, ada yang masih belum juga, ada yang terlupa pun ada. Semalam sepatutnya saya di Puchong. Saya lepas COVID ni, saya tunggu je AJK hantar reminder dah on ke tidak, kan. Kita nak tanya kadang segan pula, tunggu AJK. Malam tadi patutnya, semalam saya di masjid Kampung Seri Aman Puchong, 7.45 AJK hantar. 7.45 malam lepas maghrib. Alamak ustaz, lupa nak bagi tahu malam ni jadual ustaz. Saya dekat rumah, dia hantar tu dekat masjid 7.45. Kian salam jawapan itu je lah. Dia terlupa sungguh, kan, dia terlupa. Jadi saya nak cerita adab dan akhlak. Ni baru nak hujan ke? Tadi dah hujan.
Tadi hujan dah. Macam SOP kita kan, dia ketat tuan-tuan. Sebab hari ni pun kita tengok kerajaan dah umum semua warga asing dan warga negara Malaysia yang balik dari luar negara masuk ke Malaysia wajib kuarantin 14 hari di pusat kuarantin padan dengan muka. Sebab apa? Tidak ada disiplin. Bila PKPP tu dia longgar sikit, yang overseas balik ni boleh kuarantin di rumah masing-masing, tapi dia boleh pergi lepak pula kedai mamak. Dia faham ke tidak kuarantin tu maksudnya apa? Dia tak boleh langsung keluar pada rumah. Kan dia kena pakai gelang tu kan. Yang dia longgar lah sikit maksudnya. Yang sebelum ni kena pusat kuarantin di hotel ke apa. So bila dah nampak reda satu digit ni, so kerajaan kata okey lah kuarantin, tapi pakai gelang duduk rumah. Saya jumpa satu kawan lah, dia balik Turki, dia kena kuarantin di rumah dengan gelang tu. Dia kata masa sampai KLIA kena swab apa semua, lepas tu pakai gelang. Saya tanya dia, gelang ni ustaz boleh cabut tak? Dia kata boleh cabut, tapi disiplin tu atas kita. Cabut gelang tu tinggal dalam rumah, kita merayau lah boleh, tapi atas kita. Jadi sebabkan dia tu ustaz, dia tak cabut lah kan. Jadi boleh pula yang viral-viral tu kan, pergi duduk kedai mamak, minum, sembang elok pula, jumpa kawan lama. Sudah. Jadi disiplin. Dan saya dengar tadi disebut segala kos ditanggung oleh individu itu. Ambil. Sebelum ni kerajaan tanggung lah. Yang ni individu tu tanggung 14 hari kat hotel, kau bayarlah 14 hari tu kan. Sebab dia dah naik 2 digit dah tuan. Ada pula kluster baru pula. Jadi kita di surau masjid ni pun ni lah, tadi dah di-remindkan kan sebelum qomat tadi, selepas qomat sebelum semayang tadi kan, bawa sejadah masing-masing, bawa lah sejadah pula yang besar tu, bukan kecil tu, bukan sejadah ngam-ngam dahi kita tu, bawa hak besar yang full tu, yang besar tu kan. Itu kena disiplin tuan, kena buat. Sebab kita pencegahan kan, kena penjarakan, wuduk siap-siap daripada rumah, minimalkan penggunaan tandas dan tempat wuduk. Walaupun kita nampak benda tu macam simple sangat, tapi itulah sebenarnya yang mengurangkan COVID dan sebagainya. Jadi sebenarnya atas diri kita kan, atas diri kita akhlak tadi. Dan ini yang disebut oleh sahabat, bagaimana Rasulullah itu telah disusun atur oleh Allah dengan perancangan yang baik, akhlak yang baik. Jadi bila dua-dua wanita ni sampai depan muka pintu tu, mereka panggil Bilal bin Rabah. Sebab Nabi ni dia banyak pembantu. Ada pembantu ni pula macam-macam tugas, macam-macam tugas. Dan ada saya dengar satu kuliah baru ni, sebenarnya kuliah abang saya juga, Ustaz Alim Nasir, dia kuliah. Dia kata Bilal bin Rabah ni radhiyallahu an, selain daripada tugasnya jadi Bilal muazzin, Bilal bin Rabah tu muazzin, juru azan, tukang bang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya Bilal bin Rabah ni juga tuan-tuan, dia merangkap akaunten Nabi. Tugas khas dia Menteri Keuangan Nabi. Dia jaga akaun Nabi. Macam tak tahu je bila minta derma tak. Keluar cerita Bilal bin Rabah.
Jadi keruk poket, bubuh duit dalam tabung. Jadi tuan-tuan, Bilal ni juga kerjanya accountant Nabi. Dia yang set up belanja Nabi berapa ringgit Nabi nak beli apa, semua dia yang susun. Itu kepakaran dia rupanya. Jadi dua muslimat ni, dia jumpa Bilal, dia kata, tolonglah pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi tahu kepadanya, bolehkah mereka berdua, beritahu kepadanya bahawa ada dua orang perempuan sedang menunggu di pintu untuk menanyakan kepada tuan, pada Nabi lah. Dia suruh Bilal sampaikan soalan tadi. Boleh tak mereka berdua nak sedekah kepada suami mereka dan anak-anak yatim yang ada dalam rumah mereka, kalau mereka ada jaga anak yatim. Dan janganlah kamu beritahu kepadanya siapa kami. Boleh main sorok-sorok pula. Dia suruh Bilal tanya soalan tu, tapi bila Nabi kata, nanti Nabi akan tanya tak siapa yang tanya. Perempuan ni pesan dah, jangan beritahu kami. Tak tahulah apa puncanya. Lalu Bilal pun masuk dan menghadap Nabi SAW dan bertanya soalan tadi. Lalu baginda bersabda, siapakah perempuan berdua itu? Nabi mesti tanya punya, kan, siapa yang menanya dua orang tu? Lalu dijawab oleh Bilal, seorang yang perempuan dari kaum Ansar dan seorang lagi Zainab. Cantik punya Bilal bagi jawapan terus. Tadi suruh dia diam, Bilal tak ada cakap banyak punya, kan. Seorang perempuan Ansar, seorang lagi ialah Zainab, isteri pada Ibnu Mas'ud. Lalu Nabi tanya, Zainab yang mana? Lalu sabda baginda lagi, lalu kata Bilal, perempuan Abdullah, isteri pada Abdullah bin Mas'ud. Lalu baginda bersabda, untuk mereka berdua ada dua pahala, satu pahala kerabat, satu pahala sedekah. Lebat hujan. Yang dalam live ni tanya, bunyi apa yang bising-bising tu Ustaz? Saya kata bunyi hujan lebat kan. Diorang pun dengar dah, pening kepala dalam live, bunyi bising. Nak buat macam mana tak? Hujan. Tempat saya tadi guruh tapi belum hujan. Saya on the way ikut latar Temple Park selebat-lebatnya 6.45-7 tadi. Ni dia dah sampai sini. InsyaAllah kejap lagi berhenti lah tu. Jadi tuan-tuan, Nabi jawab, untuk dua-dua perempuan ni dua pahala, satu pahala sedekah, satu pahala sedekah kepada kaum kerabat. Maknanya boleh dari segi hukum, isteri nak sedekah pada suami, boleh. Kalau suami bagi isteri, itu namanya nafkah. Tapi kalau dia nak bagi lebih-lebih, itu jadi sedekah lah untuk dia. Yang penting nafkah tu selesaikan dululah. Ini sebaliknya. Pertama, dia akan dapat pahala sedekah, pahala infak. Yang kedua ialah pahala kerabat. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu ni yang dalam live lah ya. Dalam ni tak ada ibu-ibu lah. Dari segi hukum sebenarnya, bila kita nak infak, yang paling terbaik, yang paling afdal ialah kita sedekah pada kaum kerabat, ahli keluarga yang terdekat atau yang jauh, tak kira lah, kerabat-kerabat. Kita ada duit sikit, nak bagi ke siapa? Tengok anak saudara yang kok ada nak mengaji universiti, duit tak cukup, bagi.
Kot-kot ada pula di kalangan mereka yang yatim, anak arwah abang kita, anak arwah kakak kita umpamanya, arwah adik kita dah meninggal, mak ayah dia aksiden, 5 beradik membesar, kakak lain yang jaga, bagi. Itu pahalanya Nabi kata sangat luar biasa, sangat berganda-ganda. Apatah lagi tuan-tuan, para jamaah sekalian, malam yang kita duduk ni malam yang paling hebat antara malam-malam hebat, dipanggil malam 1 Zulhijjah. Besok 1 Zulhijjah. Bermaksud, kalau kita tengok hadis sahih, Imam Muslim pun ada, Nabi kata kelebihan beramal 1 sampai 9 Zulhijjah ini. 1 tu makna start malam ni lah, ni malam pertama lah. 1 sampai 9 Zulhijjah, Nabi kata kelebihan beramal selama 9 hari ni tak boleh ditandingi oleh mana-mana amalan yang dibuat pada bulan yang lain. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, walaupun berjihad di jalan Allah, berperang menentang musuh, sebab jihad ni kira ibadah yang paling besar lah tak? Dalam Islam jihad tu kira agak besar lah kedudukannya di sisi Allah. Lalu sahabat tanya, walaupun berjihad wahai Rasulullah? Nabi jawab, iya, kecuali dia pergi berjihad dengan diri dan harta bendanya dan dia tak balik, maknanya dia mati syahid. Itu sahaja amalan yang boleh menandingi kelebihan 9 hari dalam awal Zulhijjah ini. Kalau tuan-tuan pergi berjihad, balik gombak, balik hidup, tak boleh lawan yang 9 hari punya kelebihan beramal. Boleh faham tu? Kecuali kalau tuan-tuan berperang, mati syahid, tak balik dah, yang itu tak boleh. Yang itu je boleh menandingi kelebihan beramal 9 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, syukur pada Allah. Allah bagi nikmat lagi pada kita sampai malam ni, malam pertama Zulhijjah, masih hidup. Dan ada ulama yang menghuraikan apa hebatnya Zulhijjah ni, kan? Patut yang hebat tu Ramadan ada yang kita bincang sebelum. Tiba-tiba muncul pula 10 hari atau 9 hari pertama Zulhijjah ni, 1 sampai 9 hari bulan lah. 10 tu dah raya. Diangkat nilainya oleh Allah, sampaikan amalan di hari lain tak boleh lawan amalan pada malam ataupun pada hari 10 pertama Zulhijjah. Ulama bagi jawapan dia mudah saja, sebab dalam Zulhijjah ni dihimpunkan semua ibadah yang besar, antaranya sembahyang fardu kita, puasa sunat dan juga haji. Sebab itu Zulhijjah tu jadi hebat, sebab berhimpun di dalamnya 3 teras amalan yang hebat: puasa, sembahyang, haji. Itu jawapan dia. Kalau kita tertanya-tanya kan, kenapa Ustaz 10 hari pertama Zulhijjah ni hebat? Itu jawapan dia. Tak payah create jawapan lain yang bukan-bukan, jangan. Ulama dah atur jawapan itu. Jadi tuan-tuan, sahabat sekalian,
Persoalannya ialah tu saya sebut tadi tak, syukur kita masih hidup. Ni ada sahabat komen dalam ni, kawan dia meninggal hari ni, ex SPA Malaysia. SPA ni apa? Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ke apa? Meninggal hari ni. Jadi kita doa mudah-mudahan rohnya diampun oleh Allah, insya-Allah. Sebab tu saya kata syukur sebab Allah bagi kita hidup sampai malam ini, di saat beberapa bulan lepas beratus ribu, mungkin dah cecah juta agaknya, dalam dunia ni yang mati sebab Covid. Tapi kita masih hidup. Dan hidup pula Allah bagi malam pertama Zulhijjah, dan hujan rahmat pula mencurah-curah turun. Saya rasa ini peluang terbaik. Kita nak bertaubat, kita nak minta ampun, kita nak beramal. So saya nak ringkaskan tuan-tuan, apa benda kita nak kena buat 10 hari atau 9 hari Zulhijjah. Pertama, ulama ajar kita puasa sunat. Dan ada ulama sebut kalau mampu puasa sunat straight 9 hari, bismillah, jalan. Kelebihan itu serah pada Allah. Walaupun muncul hadis-hadis palsu yang menceritakan kelebihan hari pertama Zulhijjah puasa bagian, hari kedua bagian. Dia yang betulnya hari 9 saja, hari Arafah dia panggil. Ada orang tanya pula, tahun ni tak ada haji Ustaz, boleh ke puasa Arafah? Yang tak pergi haji orang Malaysia aje. Tok Arab tu dia buat haji macam biasa kak. Bukan syaratnya mesti orang Malaysia pergi haji baru boleh puasa Arafah. Boleh puasa Arafah tahun ni, tak ada masalah. Tuan-tuan nak niat saja ke puasa Arafah kerana Allah pun boleh, saja ke puasa wukuf pun boleh, saja ke puasa 9 Zulhijjah pun boleh. Tak usah balah pasal niat lah. Tak, puasa je. So pilihan kita nombor 1, puasa straight 9 hari kalau mampu. Macam tak berapa lah Ustaz, dah boleh agak lah, sama macam Ustaz juga. Tak mampu lah 9 hari straight, ambil Isnin Khamis, ambil hari Khamis esok ni, lusa hari Khamis, lepas tu ambil Isnin, lepas tu Khamis satu lagi tu 9 Zulhijjah, Raya Jumaat kan. Memang cantik tuan, dapat 3 hari jadi ya. Isnin Khamis pun macam tak lepas Ustaz. Ambil 9 Zulhijjah tu lah, ambil hari wukuf je, 1 sampai 8 terkedarah. 9 hari bulan Zulhijjah tu ambil puasa sunat, dapat pahala 2 lagi. Puasa hari wukuf dapat, puasa hari Khamis dapat, puasa Zulhijjah pun dapat, 3 lagi borong Ustaz. Dia kata 9 tu pun macam tak nampak gaya Ustaz. Kau terkedarah je lah lemang tu dengan daging korban tu. Tak payah puasa lah senang. Itu pun tak boleh lah. Apa kelebihan puasa 9 Zulhijjah tu? Itu ada hadis. Yang 1 sampai 8 tak ada hadis yang detail. Cuma ulama buat rumusan. Sebabkan itu hari dan bulan yang sangat baik, maka puasalah. Itu aja. Kelebihan 9 Zulhijjah tuan-tuan pun tahu dah. Nabi kata siapa yang puasa hari wukuf atau 9 Zulhijjah, Allah ampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wallahu a'lam. Saya tak pasti, ada riwayat yang kata 2 tahun ke belakang, 2 tahun ke depan, wallahu a'lam. Tapi yang saya yakin setahun ke belakang, setahun ke depan. Maksud kata ulama,
setahun ke depan ni Allah hapus dosa, maknanya ulama hurai Allah menjaga dan memelihara kita supaya tidak sewenang-wenang melakukan dosa. Mana Allah jaga kita lah, Allah kawal kita setahun ke depan. Ambil lah peluang tu tak? Jangan bagi alasan macam-macam. Makan dah tak larat makan dah tuan-tuan. PKP makan, PKPB makan, PKPD pun makan, ni PKPP pun makan, sampai tercabut pintu peti air tu dalam rumah kita tak. Asyik itu je kerja. Jadi tuan-tuan, puasalah. Satu, straight boleh, selang-selang Isnin Khamis pun tak apa dah. Tak mampu juga, ambil lah 9 Zulhijjah tu sehari, tak boleh juga, tak boleh kata apa dah lah. Itu sunat saja. Ya, jangan tak boleh buat rasa macam bersalah, dosa besar pula. Jangan. Itu sunat saja. Yang kedua, ulama kata banyakkan baca Quran. 9 hari awal ni baca Quran banyak-banyak. Selain daripada itu juga selawat Nabi jangan tinggal. Yang basic-basic lah tuan-tuan. Istighfar, semayang taubat ke, bangun qiyam ke 9 hari berturut ni kan. Cubalah. Subuh boleh lewat kan kat pukul 6. Jadi bolehlah bangkit 5.30 tu, qiyam lah, berdoalah pada Allah, mintalah yang terbaik. Walaupun kita tahu Allah akan bagi apa yang kita perlu saja, tapi kita mintalah. Sebab kadang-kadang kita pun tak tahu apa keperluan sebenar kita. So kita minta aja. Nanti Allah hijah tu dia tahulah kok mana dah. Dia maha mengetahui. Lagi apa tuan? Baca Quran, dah zikir, termasuk sedekah yang kita bincang malam ni. 10 hari awal ni pulun lah sedekah tuan. Malam ni kan tuan-tuan nak bagi sedekah tabung tadi, alhamdulillah. Besok bagi lagi. Kan? Pulun sedekah, sebab ini peluang ini bukan semua orang boleh dapat. Peluang boleh hidup Zulhijjah ni tak semua orang dapat, dan tak semua orang yang sedar kelebihan ini. Betul saya cakap tuan. Kan? Saya pun hampir-hampir terlupa juga tuan sebenarnya. Saya terlupa sebenarnya kelebihan 1 sampai 10 ni, atau sampai 9 itulah kita kata tak. Kemarin dulu kot, semalam saya rasa saya balik daripada satu tempat, buka dalam kereta tu, saya cari dulu, ternampak satu ceramah kelebihan 10 hari pertama Zulhijjah. Baru saya teringat balik. Tu yang saya cari balik. Sebab benda tu dia mari setahun sekali ni, kadang-kadang kita terlupa. Kan? Dia kaedah dia gitu. Jadi ambil peluang ni. Banyakkan sedekah, banyakkan infak, banyakkan wakaf, banyakkan apa sajalah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, benda-benda yang ialah yang kita kata dalam bentuk amal-amal ibadah. Sebab kita tak tahu bila ajal maut ni nak datang jumpa kita. Hari-hari kita tengok berita-berita kematian, tapi alhamdulillah Allah masih bagi ruang kita untuk hidup. Jadi peluang ni kena ambil tuan. Peluang ni kena rebut. Saya ulang kali menyatakan bahawasanya antara perkara pertama yang bakal berlaku, ini ulama dah sepakat dah benda ni, perkara pertama yang bakal terjadi kepada orang yang baru meninggal dunia, yang baru mati, ialah menyesal. Dan kita tak dapat lagi benda tu tuan-tuan. Kita belum mati lagi, so boleh menyesal sekarang. Jangan menyesal mati nampak malaikat maut, tu satu hal dah lah. Nampak malaikat Israel tu dah satu bahana dah buat kita ni, kan, dengan muka dia yang menakutkan dan sebagainya. Dia cabut je roh kita, dia sambut pula Munkar dan Nakir, habis cerita. Yang Nabi kata Munkar dan Nakir ini dua malaikat yang kulitnya hitam legam, matanya biru.
Dan ulama kata antara minta maaf sebut malaikat yang paling hodoh yang diciptakan oleh Allah, paling buruk rupanya, menakutkan. Pasal apa? Kerja dia memang macam tu. Kerja dia menyoal jawab, tak boleh dia belasah, tu je. Macam kita tengok sidang parlimen sekarang lah. Tak boleh jawab je, kena belasah kan. Dah tak cakap banyak punya. Seronok pula aku tengok sidang parlimen 2-3 hari ni kan. Meriah tuan. Tadi saya tengok petang tadi kan, baling pasal tabung haji misu kan. Memang best tu kan. Dia siap keluar data angkat tu, memang syok tengok. Memang fakta semualah kan, bukan otak punya tuan. Memang fakta betul kan. Kerugian lah, penjualan aset lah, apa macam-macam. Jadi nak sebut masuk je kubur, alam barzah dipanggil, nampak pula malaikat yang menakutkan itu. Perkara pertama kata ulama yang terlintas kepada semua yang baru mati itu ialah menyesal. Menyesal aku tak datang surau dulu. Itu tak ada apa dah masa tu kan. Menyesal tak dengar ceramah, menyesal tak sedekah, menyesal tak jadi baik, menyesal tak itu tak ini. Apa yang nak disesalkan? Malaikat marah buka je dah. Apa yang nak disesalkan masa itu? Jadi sebelum sesalan yang tidak ada gunanya tu sampai pada kita, biarlah kita menyesal sekarang, insya-Allah. Ubahlah tuan-tuan, janganlah buat perangai-perangai yang tak senonoh, perangai-perangai yang tak elok. Kita pula orang surau, orang masjid kan, orang panggil geng kuliah kan, orang baik-baik lah. Orang masyarakat tengok kita ni orang baik-baik. Jadi tak salah buat kelaku yang bukan-bukan kan. Pergi conteng gambar mural pimpinan negara tu kan, semalam viral. Tak ada kerja tu. Dapat video tu. Video tu kan conteng 2 orang tu dapat. Tapi tak tahulah polis dapat tangkap lagi ke tidak. Tak ada kerja, pergi coreng-coreng gambar tokoh-tokoh negara kan. Gambar Ustaz Adi pun ada, Mufti wilayah pula, Menteri Agama kan, dulu Mufti wilayah. Ada juga Perdana Menteri ada dengan Dr. Noor Hisham juga kan, 4 orang. Habis dia coreng. Dah lah padam pula dah mural kat dinding. Kan satu kerja nak melukis tu dah satu kerja dah. Nampak akhlak tak ada kan. Kita tak tahulah siapa yang buat, tapi saya tengok video tu daripada CCTV kan, ada dapat benda tu kan. Jadi nak sebutnya ialah ambil peluang ni. Walaupun mungkin saya tak pasti tahun ni mungkin malap sikit dari sudut raya hajinya, korban, saya tak tahulah korban tetap sama ke apa, saya tak pasti. Tapi suasana tu dia lain kan, dia lain. Nak buat ibadah korban pun surau tak boleh buat. Kalau di Selangor kan, dia kena hantar ke masjid. Lepas tu SOP pula bukan main ketat lagi. Jadi tak apalah. Azan dah. So sebabkan waktu dah masuk, jadi saya pun kena ikut SOP yang ada. Jadi terima kasih banyak pada semua. Terima kasih juga pada semua yang menonton live pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita. InsyaAllah kita sambung hadis yang berikutnya pada bulan depan biiznillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.